Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang daripada buku soal jawab fiqh ibadah, jilid yang ketiga. Jadi kalau sebelum ni kita bincang jilid yang pertama, pada malam ni yang membawa jilid yang ketiga. Secara kebetulan dalam jilid yang ketiga ini ada bab yang ke-9, iaitu berkenaan dengan ibadat korban dan aqiqah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita lepas daripada raya puasa, tak lama kita akan masuk raya haji. Jadi apabila kita masuk raya haji, menjadi adab di tempat kita, sebahagian daripada surau, sebahagian daripada masjid akan menganjurkan program ibadat korban. Dan di sana ada ahli jemaah yang menyertai program tersebut. Jadi kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat kita ketika melaksanakan ataupun ketika mengikuti program pelaksanaan ibadat korban, tapi masih lagi hukum hakam yang berkait dengan ibadat korban mereka tidak tahu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca beberapa soalan dan jawapan daripada buku soal jawab fiqh ibadat bab yang ke-9, iaitu bab korban dan aqiqah. Baik. Yang pertama sekali adalah soalannya, jika seseorang itu melakukan ibadat korban, apakah tindakan yang sebaiknya untuk dilakukan agar ibadat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sebenarnya adalah soalan yang cukup penting bagi, dan setiap kita perlu, amat-amat perlu mengetahui jawapannya. Jadi soalan ni memang cukup pentinglah bagi setiap orang yang ingin melaksanakan ibadat, tak kiralah apa jua ibadat sekalipun. Kerana kita apabila kita buat ibadat, memang kita mengharapkan ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat bahawasanya bukan apabila kita buat je ibadat terus Allah Taala terima. Tak, bukan begitu. Bukan di sana ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar ibadat kita yang kita buat saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus soalan ni. Dia kata jika seorang itu melakukan ibadat korban, apakah tindakan yang sebaiknya untuk dilakukan agar ibadat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin penanya, berupa dah penanya ni daripada mana, tapi lama dah soalan ni. Baik. Mungkin penanya ni adalah orang yang ada duit lah, kita kata. Jadi setiap tahun korban, setiap tahun korban, setiap tahun korban. Jadi oleh kerana dia terbiasa dengan korban, akhirnya dia nak naik satu peringkat lagi. Bukan hanya semata-mata melaksanakan ibadat tersebut, bukan dia nak tahu pula apakah syarat penerimaan ibadat tersebut. Baik. Maka menjawab lagu mana? Pertama, pada dasarnya ada dua syarat penting yang perlu ditekankan agar ibadat korban yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Okey, ada dua syarat yang penting yang perlu kita kena ambil berat supaya ibadat korban kita diterima oleh Allah. Andai kata salah satu daripada dua syarat penting ini tidak cukup, salah satu daripada dua syarat ini tidak cukup, maka ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat yang penting. Okey, yang pertamanya adalah pelaksanaannya saat itu bertepatan dengan tuntutan agama. Kita nak buat ibadat korban, biar kita buat tepat bagaimana syarat agama kita suruh kita buat. Ada orang yang buat korban di tempat kita sekarang ni, dia buat ikut dam aja. Hukum tak tahu mana.
Akhirnya kalau kita buat cek balik, rupa-rupanya dalam pelaksanaan ibadat korban yang sepatutnya dapat pahala sunat, tapi rupanya dapat perkara yang haram. Kalau cakap kita mana cakap kita, orang nega untung secukup, rugi segatang. Orang nega untung secukup, rugi segatang. Kita apabila kita buat ibadat, kita naklah cari keuntungan daripada ibadat tersebut. Tapi oleh kerana kita tersilap dalam melakukan ibadat, kita ingat dapat keuntungan. Nampak dapat adalah keuntungan. Tapi rupanya rugi lebih besar daripada keuntungan. Sebab itulah penting kita kena tahu bagaimanakah cara pelaksanaan ibadat yang kita buat diterima oleh Allah. Jadi yang pertamanya, mesti kena buat ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan agama. Kerana di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Maksudnya, sesiapa melakukan sesuatu amalan, termasuklah korban, yang bukan daripada perintah kami tidak memerintahkan dia buat begitu, maka ia ditolak dan tidak diterima. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi penting kita kena tahu bagaimanakah cara pelaksanaan ibadat korban yang dituntut oleh agama. Okey, bagaimanakah untuk kita tahu sebenarnya? Kita nak buat sebagaimana yang dituntut oleh syarak, mesti kita kena tahu dulu. Dia ada ilmu sebelum daripada amal. Kalau orang beramal tanpa ada ilmu, maka bagaimanakah dia mampu untuk mendatangkan amalan dia, ibadat dia sesuai dengan tuntutan syarak. Jadi mesti dia kena ada ilmu dulu. Baik, dan untuk ada ilmu tersebut bagaimana caranya? Caranya adalah mesti kena mendalami, mesti dia kena belajar. Baik, alhamdulillah kita ahli jemaah surah hak yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu ni. Alhamdulillah, ni adalah satu nikmat yang Allah Taala bagi. Cuma selagi kadang-kadang ada orang dia suka pengajian umum. Okey, pengajian umum bagus sebenarnya, bukan tak bagus. Pengajian umum bagus, pengajian tafsir bagus, pengajian hadis bagus. Bagus sebenarnya, itu semua bagus. Cuma kadang-kadang ada sebahagian daripada orang kita disuka kepada pengajian umum tersebut. Dalam masa yang sama dia mengabaikan pengajian yang khusus yang berkait dengan ibadat-ibadat yang tertentu. Yang berkait dengan ibadat-ibadat yang tertentu. Di sini ada kesilapan. Okey, hak yang bagus kita kata bagus, hak yang ada kesilapan perlu diperbetulkan. Jadi sebagaimana pengajian yang umum penting untuk kita, begitu juga pengajian yang khusus untuk ibadat-ibadat yang tertentu memang juga cukup penting bagi kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Ambil tulis lagu mana? Ambil tulis kata untuk mengetahui kaedah pelaksanaan ibadat korban yang bertepatan dengan tuntutan agama, maka tidak adalah dengan mempelajari ilmu fiqh korban. Okey, mempelajari dan melaksanakannya sebagaimana yang telah dipelajari. Okey, jadi kita untuk kita mencapai kepada tahap kita buat ibadat korban bertepatan dengan tuntutan agama, yang pertamanya adalah mesti kita belajar dulu. Lepas daripada belajar, buat sebagaimana yang dipelajari. Ada kali orang belajar dah, tapi masa buat saat itu tak buat sebagaimana yang dipelajari. Dia ilmu satu, beramal dengan ilmu satu perkara yang lain. Bukan mesti orang ada ilmu terus beramal dengan ilmu. Ada kala orang ada ilmu tapi masih lagi mengabaikan ilmu yang ada pada diri dia. Okey, yang pertama kena belajar sehingga dia tahu. Yang keduanya beramal bertepatan dengan apa yang dia tahu. Baik, okey, ini syarat yang pertama. Okey, manakala syarat yang kedua? Kedua adalah ikhlas semata-mata kerana Allah dan tidak ada sifat bermegah-megah. Jadi kita buat ibadat korban adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhuh." Maksudnya, sesungguhnya Allah Taala tidak menerima amalan kecuali mereka yang ikhlas mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Baik, disebut juga dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Allah Taala berfirman,
aku sama sekali tidak berhajat kepada sekutu. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang di dalamnya menyekutukan aku dengan selainku, maka aku meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging korban dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamu yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Wallahu a'lam. Jadi dualah syarat yang penting. Yang pertamanya kita kena perbetulkan niat kita. Yang keduanya adalah kita kena buat sebagaimana bertepatan dengan tuntutan syarak. Sebab itulah pernah hamba sebut sebelum daripada ni, bahawasanya dua soalan yang penting yang perlu kita kena tanya diri kita setiap kali kita nak buat ibadat. Yang pertamanya, kerana dia aku buat ibadat ni? Kita kena tanya diri kita. Supaya kita mencari jawapan yang betul. Sebab dia aku buat? Kerana dia aku buat? Kalau kerana manusia, perbaiki. Sebab sia-sia, tak ada ganjaran pahala. Tidak ada ganjaran pahala bagi orang yang melakukan ibadat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia aku buat ibadat ni? Kerana dia aku buat korban tahun ni? Sebab dia aku buat ni. Kita mikir seorang sebab dia. Cari jawapan. Perbetulkan niat, perbetulkan hati kita. Okey, aku buat kerana Allah. Okey, teruskan. Lepas tu lepas daripada jumpa dah jawapan soalan yang pertama, kita cari pula jawapan kepada soalan yang kedua. Dah nak buat apa ni? Okey, saat ni kerana dia aku buat. Yang keduanya, dah bagaimana cara untuk aku buat? Maka kita cari jawapan. Cara kita buat adalah cara yang dituntut oleh syarak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya soalan yang kedua, saya berhasrat untuk melakukan korban untuk kedua-dua anak saya. Jika salah seorang masih kecil dan belum balik, adakah dia perlu juga menjauhi beberapa pantang larang seperti tidak memotong kuku dan sebagainya? Bagaimana pula hukumnya bagi anak yang sudah balik? Apakah hukumnya sama saja atau bagaimana? Kita di sana ada perkara yang dilarang bagi orang yang ingin melaksanakan ibadat korban apabila masuknya 1 Zulhijjah. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila masuk dah 10 Zulhijjah, sedangkan seorang di kalangan kamu ingin melaksanakan ibadat korban, maka jangan dia menyentuh. Maka maksudnya jangan dia kerak rambutnya, kukunya dan bulu-bulunya. Baik. Jadi di sana ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang bagi orang yang ada keinginan untuk melaksanakan ibadat korban daripada kerak rambut, kerak kuku, buang bulu, Rasulullah larang. Baik. Cuma larangan di sini kita kena tahu ia adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Maksudnya apabila masuk 1 Zulhijjah, orang yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadat korban, orang yang ada hasrat dalam hati untuk melaksanakan ibadat korban, sunat dia tidak kerak rambut, tidak kerak kuku, sehingga pelaksanaan ibadat korban dilakukan. Apabila meleh je, barulah dia kerak rambut, kerak kuku. Begitu hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu asal. Kita kena faham asal dulu. Sekarang ni soalannya adalah, ayah ni dia banyak piti lebih sikit lah. Jadi dia nak buat korban juga untuk anak dia. Yang pertama anak yang belum balik, yang keduanya anak yang telah balik. Soalannya, adakah pantang larang hak yang kata makruh saat ni tu, hak yang kata sunat dak buat gitu kalau mau buat makruh saat ni tu, kena juga kepada anak-anak dia, sedangkan anak yang belum balik tidak lagi dikirakan sebagai mukallaf? Okey, bagaimana hukum dia nak tanya? Baik, okey, cuba kita tengok jawapannya. Kita sedia maklum bahawa individu yang hendak melakukan ibadat korban makruh menghilangkan rambut, bulu dan kuku sebaik sahaja masuk 1 Zulhijjah sehinggalah haiwan korbannya disembelih. Hal ini bersandarkan kepada beberapa dalil seperti berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, maksudnya apabila masuk 10 Zulhijjah dan ada dalam kalangan kalian ingin melaksanakan ibadat korban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun daripada rambut dan kulitnya. Baik, hadis riwayat Imam Muslim.
Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juzuk yang ke-8 halaman 392, kata Imam Nawawi, madhhabuna anna izalat asy-sya'ri wal-dhufri fil 'ashri liman arada at-tadhhiyata makruhun karahata tanzih hatta yudhi. Maksudnya mazhab kita, mazhab kami, bahawa menghilangkan bulu, kuku dalam 10 hari bulan Zulhijjah untuk mereka yang ingin melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah makruh tanzih. Maksudnya kalau dia buat tak berdosa, tapi kalau ditinggal dapat pahala. Baik, sehinggalah dia melaksanakan ibadat korban tersebut. Baik. Lepas tu ambil bincang pula berkenaan dengan masalah melakukan ibadat korban untuk anak. Baik. Jadi hukum melakukan korban bagi pihak anak. Jadi ayah dia nak buat korban untuk anak dia. Pertama, si anak belum balik. Jawapannya adalah boleh, tiada halangan. Namun harta yang digunakan ialah harta si ayah itu sendiri, bukannya diambil daripada harta si anak. Ada juga penuh orang tanya apa? Soalan orang tanya, boleh tak kalau saya nak buat rebang, tapi saya tengok piti raya anak saya banyak, jadi nak waktu buat piti ayah sayang. Dia nak faham piti anak dia. Jadi boleh ke tak nak buat rebang daripada piti anak? Sebab parok orang tiap-tiap tahun lepas boleh puluh ribu artis kan. Ya tak, dia sikit-sikit artis. Lepas tu tahun lepas tu banyak piti dalam bank. Banyak piti dia daripada piti ayah dia. Jadi kita nak rebang lah untuk dia, tapi piti dia. Boleh ke tak hukumnya? Baik, okey, kita kena tahulah anak kita yang belum baligh, kita boleh buat korban untuk dia, tapi dengan syarat daripada duit kita, bukan daripada duit dia. Hukum buat korban untuk anak kita daripada duit dia adalah tidak boleh. Kalau ayah buat korban untuk anak daripada duit anak, kena ganti semula. Wajib kena ganti. Kerana korban ini adalah sedekah. Korban ini adalah tabarruk. Tabarruk ni suka rela. Maka harta budak-budak hak yang dikatakan sebagai mahjurun alaih, orang hak yang dihalang daripada menguruskan harta dia, kita tidak boleh nak guna melainkan kepada maslahah dia. Korban dia tidak termasuk dalam maslahah dia, maka tidak boleh nak buat korban untuk anak yang belum balik daripada duit anak. Kalau hak yang balik dah, tu masalah lain. Baik. Jadi katanya dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib juzuk yang keempat halaman 340, katanya walhasilu annahu la tujzi'u tadhiyatuhu 'anil ghairi bila idhnin illa fi ma idza dhaha 'an ahli albayt an aw dhaha 'an muwallihi min malil wali. Kesimpulannya ialah tidak memadai melakukan ibadat korban untuk orang lain tanpa ada keizinan, melainkan dia melakukan ibadat korban untuk ahli keluarganya, atau dia melakukan ibadat korban untuk orang yang berada di bawah jagaannya, seperti anak yang belum balik, daripada harta penjaga tersebut. Bukan daripada harta kanak-kanak. Hakikatnya anak kecil tersebut tidaklah termasuk dalam kategori orang yang berkeinginan untuk melakukan ibadat korban. Hal ini kerana si ayah yang melakukan korban bagi pihaknya tanpa dia memahami hal tersebut, seperti mana orang yang telah balik. Jadi kalau kita tengok ayah ketika dia nak buat korban untuk anak tahu tak? Anak tak tahu kalau benda. Anak nak tahu kalau benda, ayah nak buat, bukan anak, ayah nak buat untuk anak. Dalam hadis Rasul kata lagu mana, apabila masuk 10 Zulhijjah sedangkan seorang di kalangan kamu berkeinginan untuk melakukan ibadat korban, kalau dia ada keinginan, maka ketika tu jangan dia kerak kuku, jangan dia kerak rambut. Okey, sekarang ni anak nak buat untuk ayah, nak buat untuk anak yang masih kecil. Adakah anak saat ini yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadat korban? Jawapan dia tidak. Jadi apabila tidak, bukan ada keinginan dalam hati kanak-kanak hak yang belum balik untuk melaksanakan ibadat korban, maka larangan tersebut tidak kena kepada budak itu. Okey, itu maksud dia. Adapun berkenaan dengan larangan yang dinyatakan sebelum ini, ia hanya khusus tertumpu kepada orang yang hendak melakukan korban. Justru tidak makruh bagi kanak-kanak atau anak kecil yang menghilangkan bulu dan kuku selepas tibanya 1 Zulhijjah, memandangkan mereka tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ini adalah pandangan yang lebih kuat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhi Al-Minhaj juzuk yang kelima halaman 251, walahu taraddudun fi sabiyyin dhaha anhu waliyuhu min mali nafsihi wa fi ajnabiyyin adina li ghairihi an yudhiya anhu, wal awjah annahu la yukrahu lil awwali
li'adami iradatihi bi khilafi tsani fa innal mudahhi wakiluhu kadha fil i'ab. Maksudnya dan teragak-agak berkenaan kanak-kanak yang walinya melakukan ibadat korban untuknya daripada harta wali. Teragak-agak ni maksudnya ulama ketika membincang masalah ni, dia kata mungkin benda ni dilarang untuk dia, mungkin benda ni tidak dilarang. Begitu juga berkenaan dengan seorang yang telah memberi izin kepada orang lain agar dilakukan korban untuknya. Jadi ada orang nak buat korban untuk kita, kita kata buatlah korban. Baik, okey, kita bagi izin. Maka mungkin dilarang dia juga menghilangkan rambut dan bulu apabila masuk satu Zulhijjah ataupun tidak. Pandangan yang boleh diterima, pandangan yang kuat ialah tidak makruh bagi yang pertama itu, yakni kanak-kanak, kerana tidak ada kehendaknya untuk melakukan ibadat korban. Berbeza dengan golongan yang kedua. Sesungguhnya orang yang melakukan korban itu hanyalah wakilnya. Inilah yang disebut dalam kitab Al-I'ab. Baik, jadi kesimpulan, anak kita tak apa. Kalau dia kerak kuku ke, kerak rambut ke, dia tidak ada larangan di atas dia sebab dia bukan berkehendak untuk melakukan ibadat korban. Namun pilihan yang lebih baik lagi bagi kanak-kanak itu adalah tidak menghilangkan rambut dan kukunya sepanjang tempoh 10 hari tersebut. Hal ini kerana ada sebahagian ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh. Baik, ada sebahagian ulama kata makruh. Bukan kanak-kanak itu sendiri. Kalau seorang dewasa terlalu kerak, maka hukum dia adalah makruh bagi orang dewasa tersebut. Jadi sebaik-baiknya tak payah caralah rambut dia, kuku dia, kalau dia buat dia tu tak ada masalah, tu tak ada masalah. Sehinggalah disembelih korban untuk dia. Katanya Imam Musaddad, seorang ulama hadis, menyebut dalam kitab Musnadnya seperti yang dinyatakan dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah Bizawaid Al-Masanid. Kata dia, haddathana Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taymi qala sami'tu abi yaqul kana Ibn Sirin yakrahu idza dakhala al-'ashru an ya'khudha ar-rajulu min sha'rihi hatta yakraha an yahliqa as-sibyanu fil 'ashri. Jadi maksudnya Mu'tamir bin Sulaiman At-Taymi menceritakan kepada kami, katanya, aku telah mendengar ayahku berkata, Imam Ibn Sirin, seorang ulama salih Muhammad bin Sirin, memakruhkan seorang lelaki menghilangkan bulunya apabila masuk 10 hari terawal Zulhijjah. Bahkan dia juga memakruhkan kanak-kanak bercukur pada 10 hari terawal Zulhijjah itu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, jika anak sudah balik, bagi anak yang telah balik, tak kala dia memberi izin kepada ayahnya untuk melaksanakan ibadat korban untuknya, maka dia sebenarnya dikira berkeinginan untuk melakukan ibadat korban tersebut. Justru dia makruh menghilangkan bulu dan kukunya sebaik saja masuk satu Zulhijjah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis di atas. Baik, kita boleh juga kita cerita bab lain. Kadang-kadang anak kita tadi daripada ayah kepada anak, kadang-kadang anak kita ni banyak piti sikit. Jadi tahun ni dia nak buat rebang seekor lembu. Anak kita banyak piti sikit tahun ni, nak buat rebang seekor lembu. Dah seekor lembu, dia kata boleh 7 bahagian. Dah dia sebahagian, bini dia sebahagian, anak dia 3 bahagian, 5 bahagian. Tinggal lagi 2 bahagian. Dia pun nak beri ke ayah sebahagian, mak ke sebahagian. Okey, yang pertama sekali, jadi oleh kerana dia nak buat korban untuk ayah dia dan untuk mak dia, maka dia kabarlah ke ayah dia. Jadi kepada mak dia, mak, ni lembu ni ada 2 bahagian ni, nak beri ke mak sebahagian, ke ayah sebahagian. Baik, jadi mak dia kata, tak apalah, buatlah. Ayah dia kata, tak apalah, buatlah. Okey, soalannya, adakah seorang ayah dan seorang mak ni, ketika anak dia nak buat korban untuk dia dan dia bersetuju, dia juga ada pantang larang yang sama? Okey, jawapannya ialah ya. Maksudnya ayah dan mak dia ketika bersetuju untuk anak dia buat korban untuk dia, maka dikirakan dia berkehendak untuk melaksanakan ibadat korban. Maka ketika tu, apabila masuk je satu Zulhijjah, tidak boleh lagi dia kerak rambut, kerak kuku sehingga dilaksanakan ibadat korban untuk dia. Tidak boleh di sini dengan maksud hukum dia adalah makruh. Baik. Seterusnya, setakat yang saya tahu, ini soalan yang ketiga. Setakat yang saya tahu, hukum melakukan korban ialah sunat kifayah. Bermakna, jika saya telah melakukan korban pada tahun ini, maka gugurlah tuntutan sunat ke atas ahli keluarga yang lain. Persoalannya, jika ibu bapa saya turut melakukan korban pada tahun ini, adakah mereka tidak memperolehi pahala sunat memandangkan saya telah melakukannya? Baik, kita gini, ibadat korban, dia hukum dia adalah sunnah kifayah. Dia bukan sunnah ain.
Begini, ataupun hak yang lebih tepat lagi kita kata gini. Hukum ibadat korban kadang-kadang sunnah kifayah, kadang-kadang sunnah ain. Hukum melaksanakan ibadat korban kadang-kadang sunnah kifayah, kadang-kadang sunnah ain. Mungkin sebahagian daripada kita kali pertama dengar sunnah kifayah dengan sunnah ain. Hak biasa dengar fardu kifayah dengan fardu ain. Okey, kita cerita bab fardu kifayah dengan fardu ain dulu. Lepas tu nanti kita cerita pula tentang sunnah kifayah dengan sunnah ain. Baik. Fardu kifayah mana fardu kifayah? Fardu kifayah maksudnya fardu memadai. Fardu ain, fardu atas setiap diri. Sembahyang isyak kat kita nak sembahyang. Tu dipanggil fardu ain, kewajipan ke atas setiap seseorang. Jadi tak boleh kita nak kata gini. Datuk lelaki aku sembahyang dah, tak apalah aku nak sembahyang pun malam ni sebab tu lelaki sembahyang dah. Tak boleh. Ataupun orang lelaki kata, oh bini aku sembahyang dah tak ada sembahyang sunat lagi. Banyak rakaat berdoa lepas maghrib, sebelum isyak. Banyak dia sembahyang. Oh tak apa aku tak sembahyang malam ni sebab dia sembahyang dah. Anak-anak aku pakat sembahyang belaka dah. Tak apa aku seorang tak sembahyang pun sebab ada dah wakil. Tak boleh. Tak boleh sembahyang ada wakil-wakil gitu, tak boleh. Baik, sebab ni adalah fardu ain. Fardu ain kewajipan ke atas setiap seseorang. Dia berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni kewajipan, maksudnya apabila ada sebahagian melakukannya, maka gugur dah tuntutan dan kewajipan kepada pihak yang lain. Kita biasanya buat contoh fardu kifayah adalah sembahyang jenazah. Apabila ada dah kapung untuk orang sembahyang jenazah, maka gugur dah kewajipan kepada orang lain. Dengan maksud kalau orang lain tak sembahyang pun tak dosa dah. Tapi kalau kapung tu pakat tak sembahyang belaka, si A tak sembahyang, si B tak sembahyang, si C tak sembahyang. Bapa tak sembahyang? Sebab perbezaan politik sebagai contoh. Tu tak sembahyang tau. Sedangkan dia masih lagi Islam, tak ada seorang pun sembahyang. Maka dosa habis hak kapung tu. Dosa habis licin kapung tu. Tak ada orang buat lagu tu. Cuma kita nak contoh sahaja. Kita nak buat contoh sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu fardu kifayah dengan fardu ain. Okey, kita pergi kepada sunnah kifayah dengan sunnah ain. Sunnah kifayah dah benda ni, benda sunat dituntut atas setiap seorang. Okey, sebagai contoh nanti kita sebelum daripada sembahyang isyak, sunat kita sembahyang qabliyah isyak. Okey, itu dipanggil sunnah ain. Sunat kita sembahyang ba'diyah isyak, itu dipanggil sunnah ain. Setiap seorang sunat buat. Kita buat contoh lain lah, kita buat contoh sunnah ain. Kita buat contoh sunnah ain hak lain untuk lebih kita faham lagi. Katakanlah kita masuk dalam masjid. Kita masuk dalam 30 orang. Kita masuk dalam masjid. 30 orang. Maka sebelum daripada kita duduk, sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Jadi, hak 30 orang tu kena sembahyang belaka. Jadi, biarlah kata-kata 15 orang dah sembahyang separuh. 15 orang dah sembahyang pun tak apa. Tak. Hak dak sembahyang, makruh. Hak sembahyang, lepas bahagian dia. Dapat pahala. Hak dak sembahyang, makruh. Walaupun hak sembahyang saat itu 29 orang. Seorang lagi tak sembahyang. Hak seorang tak sembahyang makruh. Hak lain taklah dia makruh. Sebab sunat tahiyatul masjid adalah sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Okey, kita ada sunnah kifayah. Contoh sunnah kifayah adalah melaksanakan ibadat korban. Okey, ni contoh. Dia sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Orang yang mempunyai keluarga. Dia duduk sebumbung dengan keluarga dia. Kita kata si isteri mampu. Isteri banyak piti. Tok lelaki mampu juga. Anak hodok sekali, ada juga orang mampu. Jadi mampu belaka. Tapi seorang je buat, orang lain tak buat. Sedangkan mampu belaka. Maka kata ulama, hak yang buat dapat pahala, manakala hak yang tidak buat tidak lagi melakukan perkara makruh. Tak makruh dah. Gugur dah tuntutan sunat. Maksud dia, tidak lagi mereka melakukan perkara makruh. Tapi andai kata seluruh keluarga tak ada seorang buat, sedangkan mampu belaka, maka ketika itu seluruh keluarga melakukan perkara makruh. Makruh ni makna benda yang dibenci oleh agama. Allah Ta'ala tak suka. Tapi benda yang Allah Ta'ala tidak suka tu bukanlah sampai kepada berdosa. Tapi benda tu Allah Ta'ala tidak suka. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi ibadat korban kadang-kadang sunnah ain. Sunnah ain bagi orang yang tidak mempunyai keluarga. Ia tak ada keluarga. Siapa kala ni dah menikah lagi, dia duduk seorang gedi-gedi ya. Contoh. Dia duduk seorang. Okey, kalau dia berkemampuan, maka tuntutan sunat ke atas diri dia.
Jirang dia buat, orang belakang rumah dia buat, orang depan rumah dia buat, dia tak buat seorang, kadang dia mampu, maka dia berada dalam makruh. Maksudnya dia melakukan perkara makruh. Baik. Jadi dia tanya gini, dia nak tanya, kan korban ni sunnah kifayah. Jadi kalulah tok lelaki buat, maka gugur tuntutan daripada isteri. Maksudnya isteri tidak lagi melakukan perkara makruh. Soalannya dah kalau isteri nak buat juga, tok lelaki buat, isteri buat, anak pertama buat, anak kedua buat, hak yang duduk dalam satu rumah nak buat belaka. Adakah dak dapat pahala sunat? Hak yang dapat sunat seorang aja? Jawapannya bukan begitu. Hak yang buat semuanya dapat pahala belaka. Hak yang kata sunat kifayah adalah kalau dok buat belaka, maka makruh belaka. Kalau buat seorang, maka dok makruh dak orang hak yang dok buat. Itu maksud sunat kifayah. Macam kita kata sembahyang mayat, fardu kifayah juga. Kalau seorang sembahyang, tak ada dah gugur dah tuntutan wajib kepada orang lain. Tapi kalau orang yang kedua nak buat, sekampung nak sembahyang belaka, tak ada masalah, dapat pahala belaka. Itu maksud dia. Baik. Apa jawab panjang. Benar hukum melakukan ibadat korban ialah sunnah kifayah. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut, ada baiknya kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah adalah jika salah seorang daripada ahli keluarga telah melakukan korban, maka gugurlah tuntutan tersebut ke atas ahli keluarga yang lain. Dalam erti kata lain, mereka tidak lagi dikirakan melakukan perkara makruh. Berbalik kepada soalan, meskipun ada salah seorang ahli keluarga telah melakukan korban, namun tidaklah bermakna ia tidak sunat bagi ahli keluarga lain untuk melakukannya. Ini kerana hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunat bagi setiap mukallaf yang berkemampuan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sandaran dalilnya adalah seperti berikut. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang berkelapangan harta tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Ibn Majah. Dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi, seorang ulama besar, At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, orang Indonesia, orang Jawi kita, orang Melayu kita, tapi dia adalah seorang ulama besar. Dan dia masyhur di Mekah tu. Dia dan kitab dia buat satu kitab besar, kitab Arab, syarah kepada kitab Minhajul Qawim. Baik, Imam At-Tirmizi, Syekh At-Tirmizi. Dia kata, "Fa ma'na kauniha sunnata kifayatin ma'annaha tusannu likulli wahidin udhiyatun sukutut talabi bi fi'lil ghair." Maka jadi maksudkan bagi hukum korban itu sunat kifayah, sedangkan ibadat tersebut disunatkan kepada setiap seorang ialah gugur tuntutan melakukannya atas sebab ia telah dilakukan oleh orang yang lain. Okey, itu maksud sunat kifayah. Baik. Seterusnya katanya soalan berikut, adakah nazar boleh digabungkan sekali dengan korban? Misalnya Abdullah bernazar untuk menyembelih seekor kambing. Jika anaknya sembuh daripada penyakit, dengan izin Allah anaknya sembuh beberapa ketika selepas itu, lalu dia mahu menyembelih kambing sebagai menunaikan nazarnya. Namun disebabkan Aidil Adha hampir tiba, dia terfikir untuk menggabungkan nazarnya dengan niat korban pada seekor kambing yang sama. Bolehkah begitu? Okey, jadi dia nazar untuk sembelih seekor kambing. Jadi apabila dia nazar ni, dia kata kalau sekiranya anak dia baik, sakit sekian-sekian, maka dia nak melihlah seekor kambing. Baik, tiba-tiba baik sungguh, maka wajiblah dia kena melih seekor kambing, kena tunaikan nazar dia. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wal yufu nudurahum." Hendaklah mereka itu menyempurnakan nazar-nazar mereka itu. Tak boleh mula kita nazar tiba-tiba nak kona kat lain, tak boleh. Tak boleh. Kerap kali juga budak-budak pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar yang ambil jurusan agama ni lah, jadi tekoh nak periksa tu yang nazar. Kalau dulu mata pelajaran ni adalah benda yang nak buat. Lepas daripada lulus saat ni tu, yang telefon pula kita tanya, "Ustaz, saya ni nazar sekian-sekian." Kita tahu dah. Dia nak suruh kita cari jalan tu, nak suruh cari jalan, dia tak yang buat benda yang dia nazar. Kata kaya nak buat benda nazar, tanya dah kita. Dia nak cari jalan. Pandai kok dia kok nazar pandai. Tekoh nak buat tu dia pusing kok lain. Sama juga orang bukan pelajar saja kita ada kok. Masa nazar tu nak belah seekor lembu. Lepas boleh benda yang dia nak, mari mikir pula, Allah, seekor lembu 4,500, 4,000. Tanya ustaz tu, takut ada cara lain. Cara lain. Selamat piti 4,500. Tu orang panggil ngelak. Ngelak dengan Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala kata, "Wal yufu nudurahum." Hendaklah kamu menyempurnakan nazar-nazar kamu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Sesiapa yang menazar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang ni dinazar. Okey, apabila dinazar, ia nak sembelih dah seekor kambing. Tiba-tiba dekat dengan raya korban pula. Dia kata, "Molek gak kita buat raya korban ni." Kita gabung lalu. Jadi seekor kambing tu kita sembelih untuk nazar, lepas tu kita niat untuk korban juga di situ. Okey, soalannya boleh ke tak? Soalannya boleh tak kita nak gabung dua gitu? Baik. Sebelum kita bincang lebih lanjut, ada baiknya kita fahami terlebih dahulu apakah dimaksud dengan nazar dan korban. Penjelasannya seperti berikut. Nazar secara umumnya, nazar ialah mewajibkan dengan perkataan ke atas diri sendiri. Okay, kita mewajibkan dengan perkataan, kita melafazkan dengan perkataan kita. Baik. Untuk melakukan suatu ketaatan yang pada asalnya bukanlah wajib. Okey, kita mewajibkan ke atas diri kita dengan kita melafazkan kewajipan tersebut untuk melakukan suatu ketaatan yang pada asalnya bukanlah wajib. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Para ulama sepakat mengatakan bahawa hukum melaksanakan nazar adalah wajib apabila cukup syarat-syaratnya. Hal ini bersandarkan kepada beberapa dalil seperti berikut. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Maksudnya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka bertawaf di Baitullah yang tua sejarahnya itu. Baik. Jadi dia kena tunai nazar dia. Begitu juga Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih." Maksudnya, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan tersebut. Dan sesiapa yang bernazar untuk melakukan maksiat, maka janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Baik, hadis riwayat Al-Bukhari. Bab nazar ni kadang-kadang kita kena maksudnya bab nazar ni masyarakat kita ramai lagi tak faham. Nazar nak jalan, nazar nak telanjang kalau pasukan tu kalau bola aku nazar aku nak telanjang, jalan telanjang daripada Terengganu sampai ke Kuala Lumpur. Ni ada dalam masyarakat kita. Nak royak gila tak gila masyarakat kita. Maksudnya sebahagian daripada masyarakat kita siapa ada. Kalau budak umur 4 tahun setengah dah apa, ni orang tua dah. Kalau setengah-setengah tu hak yang nazar gitu tu cakap mudah gak ubang atas bawah dah. Dah lama dah nak mati, tapi molek-molek adanya nazar. Kalau pasukan ni gila sangat ke bola tu, tak salah main bola, tapi sampai ke tahap kalau pasukan ni kalah, pasukan ni menang, aku nak lanjang jalan. Siap tak dalam Facebook lagi. Sungguh ke tak ada pasal dengar cerita gini? Hak nak cukup kepala lah, hak nak jalan kaki sajalah, hak nak lanjang lah, macam-macam. Baik, bab nazar ni perlu kena bincang panjang lebar baru kita faham, kerana ramai lagi masyarakat kita jahil berkenaan dengan nazar, pandang nazar saja, benda nazar tu tak tahu kala. Baik. Jadi katanya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebut la khilafa bainal fuqaha'i fi sihhatin nadhri fil jumlah wa wujubil wafa'i bima kana ta'atan minhu. Tidak ada khilaf. Maksudnya sepakat dalam kalangan ulama fiqh pada sahnya nazar secara umumnya. Baik. Dan juga tiada khilaf pada wajib menyempurnakan nazar tersebut. Kalau sekiranya nazar itu adalah nazar ketaatan, untuk melakukan ketaatan. Okey, itu bab nazar. Yang keduanya korban. Ibadat korban ialah menyembelih haiwan ternakan bermula 10 hingga 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur atas nikmat kehidupan di samping menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu makna ibadat korban. Ibadat korban ni adalah kita menyembelih binatang ternakan, lembu, kambing, unta, bermula 10 hari bulan hingga 13. Jadi ada waktu dia. 10 Zulhijjah, hari raya 11, 12, 13, 4 hari. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda bersyukur di atas nikmat kehidupan. Allah Ta'ala bagi kita kehidupan. Dia lain. Dia akikah, dia lain. Akikah ni kita buat kerana kita bersyukur di atas anugerah anak. Okay, Allah Ta'ala bagi kepada kita anak, kita sembelih kambing kerana bersyukur di atas anugerah anak kepada kita. Manakala korban ni adalah bersyukur di atas nikmat kehidupan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Okey, kita buat contoh. Katakanlah orang tu sebelum daripada, okey, katakanlah
kita kata 3 Zulhijjah, ni contoh 3 Zulhijjah bini dia beranak. Okey, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita kata 4 Zulhijjah. Okey, 4 Zulhijjah bini dia beranak. Okey, bini dia beranak. Tak kira anak berapa pun tak kira lah, kita nak kata beranak je. Maka 4 Zulhijjah dia benda hari yang ketujuh sunat kita buat aqiqah. Okey, 4 Zulhijjah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 hari raya. Jadi tu, dia cara kira 7 hari, hari kelahiran tu kira sehari. Jadi kalau dia beranak 4 hari bulan, 4 hari bulan tu kira dah sehari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi 10 cukup 7 hari. Dia pun nak sembelih kambing. Kalau dia sembelih kambing pada hari raya dengan niat untuk bersyukur di atas nikmat Allah Taala kurnia anak kepada dia, maka itu yang dinamakan sebagai aqiqah. Tapi kalau dia sembelih kambing satu kerana niat dia kerana bersyukur di atas Allah Taala bagi kehidupan ke anak dia. Lain, saat ni Allah Taala kurnia anak. Kalau ni Allah Taala bagi kehidupan kepada anak dia, itu adalah korban untuk anak. Dia lain. Korban dia lain daripada aqiqah. Aqiqah adalah kita bersyukur kerana anugerah anak kepada kita. Manakala korban adalah kita bersyukur di atas Allah Taala bagi kehidupan kepada kita. Dia lain. Ada perbezaan di antara aqiqah dengan korban. Baik. Jadi kita faham dah perbezaan di antara nazar dengan korban. Tadi kita buat aqiqah dengan korban. Ni nazar dengan korban dalam soalan dia. Okey. Menurut pandangan majoriti ulama fiqh, hukum melaksanakan ibadat korban ialah sunat sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah muat bagi kita dalam kitab ni muat bagi. Baik. Jadi nazar hukum dia wajib, korban hukum dia sunat. Baik. Justru berdasarkan penjelasan sebelum ini kita dapat fahami bahawa kedua-dua ibadat ini merupakan ibadat yang berasingan dan berbeza sama sekali. Malah tujuan, kaedah dan hukumnya juga berbeza. Disebabkan perbezaan tujuan dan hukum antara kedua ibadat-ibadat ini, maka ia tidak boleh digabungkan antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, pelaksanaannya mesti dilakukan secara berasingan. Seperti mana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Baik, jadi kalau orang nak dia ada nazar nak sembelih kambing, dia kena tunai nazar dia nak gabung dengan korban, hak tu tidak boleh. Kalau nak buat korban suku, nazar dia kuat nazar suku. Baik. Kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan, tidak boleh digabungkan antara nazar dan korban pada seekor kambing yang sama atau satu bahagian daripada seekor lembu. Dalam erti kata lain mesti dibuat secara berasingan. Namun berbeza keadaannya jika bernazar untuk melakukan korban. Bagi keadaan dan situasi ini hukumnya adalah harus, dan hukum melakukan korban yang asalnya sunat menjadi wajib ke atas dirinya kerana dia telah bernazar demikian. Dia lain. Dia selagi kan dia kalau ia nazar gini lain. Dia kata kalau aku baik sakit, kalau aku dapat anak, dapat bonus tahun ni, dapat naik jawatan, maka wajib aku rebang tahun ni. Okey, tu dia panggil dia. Dia bernazar untuk korban. Tu jelas. Tu jelas. Pada asal korban disunatkan, maka bertukar menjadi hukum wajib. Tapi orang yang tadi dia nazar nak sembelih seekor kambing. Tiba-tiba dia pisah untuk meletakkan menunaikan nazar dalam hari raya untuk digabungkan niat dengan korban. Maka hukum dia adalah tidak dibolehkan kerana nazar adalah suatu ibadat yang berasingan daripada melaksanakan ibadat korban. Sebagaimana kita kata ginilah, kita sembahyang sunat rawatib zuhur 4 rakaat. Sembahyang rawatib zuhur 4 rakaat sunat tau. Lepas tu sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Lepas tu boleh tak kalau kita sembahyang 4 rakaat kita niat dua-dua. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat sekali dengan sunat zuhur 4 rakaat, boleh ke tak? Jawapannya adalah tidak dibolehkan. Kerana sunat zuhur adalah suatu ibadat, begitu juga fardu zuhur adalah satu ibadat. Kalau boleh sedap gitu. Dah berapa tahun dah awak tinggal sembahyang? Saya ni baru insah ni ada 30 tahun tinggal sembahyang. Jadi kalau gitu awak sembahyang sekali lah. Sembahyang sekali tu 4 rakaat aja awak niat belaka. Hak semua ibadat awak tinggal. Kalau gitu kau. Kalau boleh gabung kau. Ini tak boleh gabung. Benda hak yang ibadat secara yang asing tidak boleh kita gabung. Tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak lagi daripada buku ni kita rasa tidak sempat dah untuk kita baca malam ni. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu. Alhamdulillah kita dah sempat baca lebih kurang dalam 4
soal jawab daripada buku ni. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.